Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang bersama dengan kami pada hari ini. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Ilahi yang mengizinkan kita untuk bersama kami penulis-penulis buku Sahabat Syurga pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kelantan atas jemputan dan juga keizinan untuk kami berkongsi sesuatu untuk hari ini. Okay, dan tak lupa juga terima kasih kepada Bonda Nur. Kami mewakili Akademi Bonda Nur dengan bimbingan dan sokongan yang sentiasa ada, mengizinkan kami untuk menulis dan terus menulis di bawah penulisan dakwah santai kali ini. Bersama saya dua orang penulis buku Sahabat Syurga. Saya memperkenalkan diri, Sana Rehan binti Siddiq dari SMK Kota, dan di kanan saya Puan Rahani Mat Ali, seorang pengusaha tadika elitis pintar yang sudah lama bertapak di Kota Baru, dan di sebelah kiri saya Puan Ruqayyah Muhammad, seorang dietitian dari Unit Pemakanan dan Dietetik Hospital University Malaysia, Sains Malaysia, ORKID. Hari ini kita akan membicarakan tentang buku Sahabat Syurga. Buku yang sangat eksklusif. Ia melibatkan 55 orang penulis. Ini adalah antologi penulisan yang sangat istimewa kerana melibatkan semua penulis-penulis di bawah Akademi Bonda Nur, yang mana ia diterbitkan oleh Bonda Nur Resources. Penyelarasnya adalah Bonda Nur dan editor juga Bonda Nur dan Puan Fariza Samsudin. Proof oleh Puan Rahmiah Muda dan Puan Khadijah Mat Nur, dan reka bentuk kulit oleh Puan Faradila. Itu serba sedikit mengenai proses ataupun penerbitan buku Sahabat Syurga ini. Dan seterusnya saya mempersilakan Puan Hani untuk membicarakan tentang ciri-ciri fizikal buku Sahabat Syurga. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam satu Malaysia dari Perbadanan Perpustakaan Awam Kota Baru, Kelantan. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Rehan. Okey, untuk ciri fizikal buku Sahabat Syurga. Okey, buku ini sebenarnya sangat istimewa sebab ditulis oleh 55 orang perantis Akademi Bonda Nur pada tahun lepas. Okey, terbitan pada tahun 2021. 54 orang perantis pada masa itu termasuklah pengasas Akademi Bonda Nur sendiri, iaitu Puan Nordin Madlan ataupun lebih dikenali dengan nama pena Bonda Nur. Apa yang istimewanya buku ini ialah ia didatangkan khas dalam sebuah kotak yang eksklusif ini. Okey, kotak eksklusif ini, dan apabila anda bukanya, bukunya ada dekat dalam. Okey. Okey, first kali yang best ialah hard cover. Okey, berkulit keras. Kalau kita ketuk ni memang ada bunyilah. Okey, dan kualitinya memang best lah. Okey, dan buku ini orientasinya adalah dalam bentuk portrait. Okey. Dan juga buku ini didaftarkan di bawah ISBN dan juga Perbadanan Perpustakaan Negara Malaysia. Okey. Jenis cetakan yang saya katakan tadi ialah orientasi portrait, dan buku ini di dalamnya kalau pembaca ataupun tuan-puan boleh lihat, okey, berwarna-warni. Okey, saya tunjukkan sedikit di sini. Okey. Okey, itu sahaja cerita saya tentang keadaan ataupun ciri-ciri fizikal buku Sahabat Syurga yang diterbitkan oleh Bonda Nur Resources ini. Saya serahkan kembali kepada Puan Rehan. Silakan. Terima kasih Puan Hani. Itu adalah serba sedikit ciri-ciri buku. Dia sangat eksklusif dalam banyak-banyak buku penerbitan Bonda Nur. Inilah satu-satunya buku yang sangat eksklusif didatangkan dengan kotak. Itu pun suka. Habis terjual. Habis. Stok pun tak banyak tinggal. Jadi hari ini kami nak berkongsi
apa yang istimewanya mengenai tajuk Sahabat Syurga ini dan apakah tema penulisan kita pada hari ini. Kita persilakan Puan K untuk meneruskan sesi bedah buku pada kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, so jadi bila tengok buku Sahabat Syurga ni kan, pertama sekalinya bila pegang je rasa macam ya Allah seronoknya buku ni kan. Nampak eksklusif lah, berwarna-warni dalam dia. And then bila kita baca pun kita rasa macam wah, cerita-cerita ni memang sangat orang kata apa, menyentuh hati lah. Okay? So bila kita sebut Sahabat Syurga ni, kita sebenarnya apa yang kita bayangkan mengenai Sahabat Syurga ni. So jadi biasanya kita selalu sebut lah, kita kata apa kau jadi sahabat syurga aku, kita akan bersahabat sampai ke syurga kan. So jadi sebenarnya apa yang kita bayangkan bila kita sebut mengenai sahabat syurga, apa yang kita nampak sebenarnya. Dan cuba kita lihat di sekeliling kita, adakah kita ada sahabat-sahabat syurga. So sebenarnya bila baca buku Sahabat Syurga ni, saya menilai balik siapa saya, adakah saya seorang sahabat syurga kepada rakan-rakan di sekeliling saya, ataupun saya hanya sebagai orang kata apa, sahabat, rakan biasa, rakan atau kawan-kawan ataupun sahabat biasa. So, jadi bila saya baca balik buku ni baru saya perasan sebenarnya bila kita menyebut mengenai sahabat syurga, kita sebenarnya kita mahukan orang sekeliling kita tu membawa kita ke syurga. Membawa kita ke syurga tu ibaratnya macam mana? Bila kita berkawan dengan dia, bukan hanya kita berada di dalam syurga di sana, tetapi di dalam syurga di dunia itu sendiri. Bermaksudnya apa? Sahabat yang berada dengan kita itu adalah sahabat yang menyenangkan hati kita. Sahabat yang membuatkan kita rasa bila kita susah ada orang nak mendengar keluhan kita. Bila kita marah ada orang yang nak menenangkan kita. Dan bila kita rasa macam gembira ada orang nak berkongsi kegembiraan kita itu. Pada saya itu adalah sebenarnya sahabat syurga. So, jadi bila baca dalam ni kan, dalam buku Sahabat Syurga ni banyak kisah-kisah. Dia bukan hanya memaparkan kisah-kisah yang indah-indah belaka, tetapi juga ada kisah-kisah pengkhianatan, kisah-kisah orang kata apa, daripada sahabat baik tiba-tiba putus sahabat, daripada orang kata makan sepinggan, tidur sebantal, tiba-tiba tak bercakap. So jadi daripada situ sebenarnya saya juga belajar menjadi seorang sahabat syurga. Sebab apa? Memang betul, kita duduk hidup kat dunia ni memang kita akan sentiasa diuji, sama ada daripada ahli keluarga kita, daripada orang sekeliling kita dan juga sahabat-sahabat kita sendiri. Kadang kalau kita sangka orang tu memang kita dah kenal dia luar dan dalam, dan hari ini kita berbaik-baik, entah esok lusa tiba-tiba boleh putus sahabat. So jadi daripada situ saya menilai balik sebenarnya adakah bila berlakulah maksudnya perselisihan tu, adakah tempatnya salah pada saya ataupun salah pada dia ataupun salah pada keadaan yang menyebabkan kita terputus. So jadi sebenarnya sekiranya bila berlaku sebarang perselisihan, faham begitu sebenarnya yang sepatutnya kita nilai sebenarnya adalah apakah niat kita bersahabat dengan dia. Adakah kita niat bersahabat kerana kita nak mendapatkan sesuatu keuntungan di dunia, ataupun kita bersahabat tu tanpa memerlukan ataupun mahukan sesuatu daripada dia. Maksudnya kita bersahabat macam orang kata apa, kita tak minta balasan pun, ataupun kita bersahabat dengan dia ni sekadar macam untuk memenuhkan ruang-ruang kosong yang ada di hati kita. Okay? Macam kita nak seronok ada sahabat. Tetapi sebenarnya bila kita perhati sebenarnya kadang-kadang tu kita untuk menjadi seorang sahabat yang baik ni kita tak ada manual. Tetapi lah bila saya dah baca buku Sahabat Syurga ni, saya rasakan buku ini adalah ibarat satu manual untuk menjadi seorang sahabat syurga yang baik. Okey, sebab apa? Sahabat syurga sebenarnya dia adalah bukan sahaja sahabat yang mementingkan orang kata apa, well-being ataupun keselamatan sahabatnya di dunia, malah sahabatnya keselamatan sahabatnya di akhirat juga. Sebab apa? Sahabat syurga, sahabat yang baik sepatutnya dia membawa kita kepada ke arah kebaikan. Kalau kata sekarang ni mungkin kita culas semayang,
Tapi sahabat yang baik dia akan sentiasa ajak semayang, ajak tutup aurat dengan sempurna, ajak buat benda kebaikan. Dan kadang-kadang kalau sahabat syurga ni dia tak perlu pun sebenarnya macam mengarah-arah ataupun macam paksa-paksa untuk kita berbuat kebaikan, tetapi dia menunjukkan cara yang baik, menunjukkan cara yang betul, dan juga pada masa yang sama dia sebenarnya membuatkan hati kita senang dan membuat kita rasa nak terikut-ikut untuk membuat kebaikan sepertinya juga. Dan sebenarnya berada di hadapan saya, berada di sisi saya dua-dua orang ni sebenarnya adalah sahabat syurga saya lah. So kami nama-nama tiga-tiga orang ni kita nama semua daripada kita panggil huruf A. Jadi kita ni sahabat 3R lah sebenarnya. So jadi kita dah lama kawan kan? Berapa tahun Kak? 3-4 tahun? 2017. 2017, 2018. So macam dah banyak tahun dah. So jadi sebenarnya sahabat-sahabat ni kita tak kenal dia dalam sehari dua, tetapi dia ambil masa untuk kita develop rasa persahabatan tu, dan ambil masa untuk kita membina keserasian bersama. Dan tapi sebenarnya orang kata kalau kata kita nak tahu sahabat kita ni sahabat yang baik ataupun tidak, kita travel bersama. So jadi kami nombor 3 ni memang dah banyak sesi travel bersama. Dan yang terbaru ni kami bertiga, tiga family pergi Dabung, naik train to Dabung kan, bersama dengan anak-anak. So daripada situ sebenarnya persahabatan tu bukan hanya dibina daripada mak-maknya sahaja, tetapi juga kepada anak-anak tu sendiri dan pasangan juga. So jadi itu sebenarnya adalah sahabat syurga bila mana sentiasa memberikan positif, memberikan kebaikan dan juga mengajak membuat kebaikan, dan pada masa yang sama anak-anak tu sendiri membesar di dalam suasana ukhuwah yang baiklah. So jadi benda-benda tu sangat pada saya di musim pandemik ni saya rasa pastinya semua orang tertekan, tetapi boleh saya katakan sebenarnya sahabat saya berdua ni adalah antara sahabat-sahabat ciri-ciri sahabat syurga yang ada dalam buku sahabat syurga ni, memang ada dekat dalam ni, memang ada pada mereka. So jadi itulah saya harapkan bila kita baca buku sahabat syurga ni, insya-Allah moga kita dapat sebenarnya menilai balik sebenarnya adakah aku sudah menjadi seorang sahabat syurga, adakah aku sudah baik, cukup baik ataupun belum kan, ataupun kita masih berusaha ke arah sahabat syurga tu. Saya suka nak bacakan satu kata-kata daripada salah seorang penulis Tuan Ammar Kamili. Katanya, dia kata sahabat syurga ni kita sentiasa melindungi dia, sedang tiada di mata, di hati masih ada dia. Seperti syurga tak pernah terlihat di mata, tapi hati kita sentiasa rindu mahu ke sana. Sentiasa ada ruang empuk dalam hati buat dia. So itu adalah kata-kata yang paling tepat untuk seorang sahabat syurga. Sentiasa kita ingatkan dia walaupun dia tak ada depan mata, tetapi sentiasa hati kita lunak, sentiasa hati kita ingat dalam doa, dalam kita pergi ke mana-mana beli barang, nampak apa, nak belilah dekat Kak Hani, nak belilah dekat Kak Rehana. So maksudnya itulah antara ciri-ciri sahabat syurga saya, insya-Allah. Kembali kepada Kak Rehana. Alhamdulillah, panjang sungguh ni, baru orang pertama ni. Saya nak baca sikit kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Jika engkau mempunyai sahabat yang selalu membantumu dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, maka engkau peganglah dia erat-erat. Jangan pernah engkau lepaskan dia. Kerana mencari sahabat baik itu susah, tetapi melepaskannya sangat mudah sekali. Kalau diikutkan dalam kita bersahabat, mesti ada kecil hati, tersalah kata, tersalah gurau, terlebih sana sini, terkurang di mana-mana, pasti ada. Tapi untuk menjaga persahabatan itu, kita perlukan komitmen daripada kedua-dua pihak. Jangan cepat melenting, jangan cepat kecil hati, dan sentiasa berbaik sangka dan juga saling memaafkan. Itu saja. Dan setiap hari kalau amalan saya lah, kita hadiahkan, sedekahkan Al-Fatihah untuk semua sahabat-sahabat, untuk guru, untuk diri sendiri, supaya apa? Kita dijauhi dengan prasangka yang buruk pada hari itu, setiap hari. Itu amalan insya-Allah. Dan setakat ini
kita tak suka cari gaduh. Itu dalam bersahabat, jangan suka cari gaduh dan cari kesalahan sahabat-sahabat kita. Baiklah, sesi kedua kita akan kongsikan kisah masing-masing. Okey. Dan dalam buku Sahabat Syurga ini ada saya tuliskan mengenai nasihat saya pada anak-anak sebelum hantar mereka ke asrama dari tingkatan 1. Sama ada anak lelaki, anak perempuan, kita takut apa yang kita lalui sebelum ini mereka juga alami. Sebab apa? Dulu kita tidak dipandu sebegitu. Jadi kita semua mempunyai sahabat daripada sekolah rendah, sekolah menengah, masuk college, sahabat sekerja, kawan sebisnes contohnya. Jadi Allah temukan kita dengan 1001 macam gaya orang, sikap orang yang berbeza. Jika dapat kawan-kawan ataupun sahabat yang baik, yang menolong, yang sentiasa ada, membantu kita waktu susah dan senang, ada kala sedih, pegang mereka erat-erat. Jaga ukhuwah tersebut sungguh-sungguh. Sebab bukan sentiasa Allah hadirkan kawan-kawan yang sebegitu. Dan ada juga daripada kalangan kawan-kawan kita yang suka mengambil kesempatan. Nampak kita ada line table besar lah contohnya. Mereka mula nak ambil kesempatan dari situ. Bila tak dapat, mula memfitnah, mula buka aib kita sana sini. Masya Allah, semoga kita dijauhkan daripada orang-orang sebegitu. Tapi Allah hadirkan juga untuk menunjukkan betapa orang ini memang wujud di dalam kalangan kita sendiri. Dan itu adalah ujian untuk kamu mempunyai seorang kawan yang berbuat begitu. Okay? Jadi atas iman dan juga akal yang kita ada, macam mana kita bertindak bila ada orang menikam kita dari belakang dan sebagainya. Pasti ada, Allah pasti uji dengan orang-orang yang paling hampir dengan kita. Okay, jadi Kak Syed Hana ni nak menyampuk sikit kan. Salah satu kisah daripada dalam buku Sahabat Syurga ni, tulisan Tuan Amin, tak salah saya, Amin Nur Rashid. Saya baca kisah dia. Dia kisah dia macam apa yang Kak Rehan sebut tadi lah. Maksudnya kawan baik, maksudnya kawan sekeliling dia, tetapi backstab dia. Maksudnya macam pergi bawa cerita-cerita yang tak elok. So jadi sebenarnya apa yang bila saya baca tu, macam mana dia menghadapi situasi tu. Memang kalau bila kita dengar orang backstab kita ataupun macam orang kata-kata kita kat belakang, buat fitnah dan sebagainya, kita jadi nak marah kan. Betul. Kita rasa macam kita rasa macam kita nak defend diri kita, kita nak bercakap, kita nak terangkan yang sebetulnya. Tetapi pendekatan yang Tuan Amin ambil adalah dia cuba bersabar. Maksudnya dia cuba bersabar, dia banyak kemendiam, dan pada masa yang sama sebenarnya dia mujahadah diri balik, dia muhasabah diri balik, dekat mana sebenarnya salah silap aku. So jadi dekat situ dia kata dan hikmahnya adalah selepas ujian tu berlangsung sekian lama, dia lebih dekat pada Allah. So dia kata macam sebenarnya asbab orang buat khianat pada kita tadi itu sebenarnya dia adalah jalan untuk kita dekatkan diri pada Allah balik, dan juga jalan untuk kita menjadi seorang yang lebih baik. So jadi kita tahu dah sakitnya orang buat kita macam tu kan. Of course kita tak akan buat macam tu pada orang lain kan. So jadi jika kita tak mau orang treat kita macam tu, dan kita pun jangan treat orang macam tu lah. Kan, betul. So jadi itulah baca buku dalam Sahabat Syurga ni memang membuat insaf jugalah sebenarnya. Belajar kita koreksi diri balik lah sebenarnya. Betul, sebab kita tidak lagi daripada dikelilingi oleh sahabat-sahabat. Jadi apa yang kesimpulan daripada kisah yang saya tuliskan kat sini, untuk anak, pendidikan kepada anak, saya lebih suka mengenali kawan-kawan dia. Sebab apa? Apabila ada touching daripada ibu bapa, kita berbuat baik juga kepada kawan anak-anak itu. Maksudnya anak-anak kita pun kita kenal dengan siapa mereka berkawan, dengan orang yang macam mana, sama ada anak perempuan atau anak lelaki, itu penting. Memilih kawan yang baik, mengajak kepada kebaikan. Dan dalam buku Sahabat Syurga ini, satu tip untuk menjadi sahabat yang baik untuk diri saya, sentiasa memberi. Memberi
apabila ada apa macam hari jadi, kita raikan. Apabila ada kesusahan, kita hantar bantuan, kita bagi doa-doa, kita bagi nasihat yang baik. Bukan bagi perli-perli ya, bagi nasihat-nasihat yang baik supaya kita sama-sama dapat berkumpul di syurga yang indah nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, untuk sesi seterusnya saya mempersilakan Puan Hani untuk kisah beliau dalam buku Sahabat Syurga. Silakan. Okey. Terima kasih sahabat syurga saya Puan Han dan juga Puan K. Memanglah kalau dekat sini antara kenapa saya banyak boleh pergi jauh lah sebenarnya dalam bidang penulisan selain daripada bimbingan Boneno, sebab mereka lah. Sebab saya rasa kalau saya seorang-seorang kat sini tak bergerak mana. Kadang-kadang bila kita down, itulah pentingnya sahabat-sahabat yang akan push kita balik. Buat dengan semangat. Okay, terima kasih Puan Han dan juga Puan K. Okey, kenapa ya saya sangat teruja dengan penerbitan buku Sahabat Syurga. Syurga pun memang aim setiap orang. Saya tahu yang tu memang semua orang nak ke syurga. Bukan sahaja kita nak bawa, kita nak bersama-sama dengan ahli keluarga kita berada di syurga suatu hari nanti, tetapi juga dengan kawan-kawan kita sekali, dengan sahabat-sahabat kita. Sebab selain daripada ahli keluarga, kita juga dikelilingi oleh kawan-kawan yang banyak memainkan peranan sebenarnya dalam kehidupan kita seharian. Sebab kita bukan je 24 jam sahaja dengan keluarga, kan? Kita dikelilingi oleh, kalau di tempat kerja, rakan sekerja. Rakan sekerja tu juga boleh jadi kawan-kawan kita juga. Jadi buku penerbitan buku Sahabat Syurga ini, macam Puan K kata tadi, satu manual yang cukup bagus. Sebab dalam menangani arus ataupun dalam kita bersahabat, kita pasti akan berjumpa dengan pelbagai ragam. Kan, ada sahabat yang okey dengan kejayaan kita, dia sama-sama meraihkan. Ada sahabat yang tak berapa okey kan, dia tak berapa suka kita naik kan. So kita akan jumpa. Jadi bila dikeluarkan Boneno Resources keluarkan buku Sahabat Syurga ni, kita boleh ambil banyak sangat ibrah. Okey, banyak sangat ibrah, kisah-kisah yang bagaimana sahabat ditikam oleh sahabat sendiri. Jadi bagaimana dia naik kembali, bagaimana dia bangkit dari masalah-masalah yang macam tu. Jadi sebab itu saya sangat-sangat sarankan ya tuan-tuan dan puan-puan untuk membaca buku Sahabat Syurga ini, yang boleh kita jadikan sebagai, buat kata Puan K, manual untuk kita menjadi seorang sahabat yang lagi baik, insya-Allah, dari masa ke semasa, dari hari ke hari. Okey, untuk cerita saya pula bertajuk Cermin Diri. Sebab pada saya pun banyak lagi nak perlu koreksi diri. Jadi mula-mula sekali jangan kita harapkan sahabat kita kena jadi macam ni, kena jadi macam ni, kena jadi macam ni. Jangan. Okey, kita mulakan dahulu. Kalau kita nak, macam kata Puan Han, sahabat yang memberi, kita dulu yang kena banyak memberi. Okey, kita dulu yang banyak ni lah. Jadi cermin diri, seolah-olah bila kita melihat cermin diri sahabat kita, itulah yang kita lihat pada diri kita juga. Tapi sebelum tu saya nak bacalah satu petikan pada muka surat 7 yang ditulis oleh Puan Ana Rohani. Wahai Tuhan, aku mahu jadi lebih baik. Saya percaya kita semua memang nak jadi lebih baik kan, tak ada nak jadi lagi tak baik. Pertemukanlah aku dengan sahabat yang boleh membuatkan aku lebih kenal dan dekat padamu. Maksudnya kat sini kita nak sahabat kita, bila kita tengok dia, memang kita takut gila nak buat dosa kan. Memang kita macam aku nak jadi baik macam dia lah. Dia tutup aurat dengan sempurna, dia pakai stokin semua. Sebab saya dulu pun macam tak berapa ni sangat. Jadi bila saya berjumpa dengan sahabat-sahabat yang ni, alhamdulillah saya ubah diri sedikit demi sedikit. Ni memang kita panggil persekitaran yang kita nak cari. Okay, sebab kita memang nak aim syurga. Sebab tu buku ni saya sangat-sangat sarankan lah, okay, untuk tuan-tuan dan puan-puan di luar sana dapatkan dan baca. InsyaAllah sebagai manual untuk kita jadi seorang sahabat yang lagi baik. Kisah saya sebenarnya, pada saya sahabat ni tak semestinya kita sentiasa jumpa. Kadang-kadang Allah temukan kita sekejap saja dengan dia. Itu yang saya corekkan. Bila Boneno minta buat satu cerita tentang Sahabat Syurga, saya terlintas seorang kawan saya ni, tapi dia dah tak ada. Mula-mula jumpa dia tu, saya rasa dia sangat macam dia sangat-sangat menenangkan. Okay, dia yang banyak bagi macam dia kata bidang pendidikan awal kanak-kanak ni kita memang insan terpilih. Okay, ni ladang pahala buat kita. Jadi teruskan. Dan dia rupanya cancer fighter lah. Okay, pengidap kanser. Dan saya tak tahu pada awal perkenalan dengan dia ada sakit. Okay, merupakan seorang pesakit kanser yang stage dia dah ni. Okay, dah memang
kata tak nampak langsung lah dia sakit. Begitu dia punya fight dalam dunia pendidikan awal kanak-kanak, sampai saya tak tahu pun dia tu sebenarnya pesakit kanser. Sampailah ke habis umur lah, alhamdulillah. Saya rasa saya dapat pegang something dekat situ. Ya Allah, kalau dia ni pun yang sakit boleh fight sungguh-sungguh dalam bidang ni, kenapa tak aku? Ya Allah, izinkan lagi, rezekikan lagi kesihatan buat masa sekarang. Okey, dan sebagai penutupnya, Puan Hana Bangkit, saya bacakan sedikitlah apa yang saya coretkan dalam cerita saya bertajuk Cermin Diri. Kita mungkin tidak mampu menjadi sehebat para sahabat syurga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan serta Ali bin Abi Thalib, tetapi kita boleh berusaha untuk menjadikan diri kita seorang sahabat yang baik. Fastabiqul khairat. Semoga kita dikelilingi oleh para sahabat yang berlumba-lumba untuk membuat kebaikan dan tamak dalam mengejar pahala dan menjauhkan kita daripada dosa, insya-Allah. Okay, so buku ini nak jadi sahabat syurga yang bagus, yang baik, jom baca buku ini, insya-Allah. Bab kata Puan Kay lah, dia menu yang sangat-sangat bagus lah untuk kita boleh rujuk balik. Kalau kita jumpa sahabat yang macam ni, macam mana kita nak bangkit kembali. Okay, saya serahkan kembali kepada Puan Han. Silakan. Alhamdulillah, pengalaman bertemu dengan sahabat syurga yang banyak menarik kita untuk lebih maju dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, insya-Allah, kan ya, Puan Han. Baiklah, saya bacakan sedikit coretan Bonda Nur. Kita bersatu dulu di sini, semoga Allah satukan di sana nanti. Itu trademark yang ringkas tapi cukup bermakna pada kita semua untuk terus mengekalkan ukhuwah yang indah ini. Jangan diputuskan di dunia untuk kita terus sama-sama berkumpul di syurga yang kekal abadi nanti. Baiklah, seterusnya kita mempersilakan Puan Kay untuk sedikit perkongsian mengenai karya beliau yang ada dalam Sahabat Syurga ini. Dipersilakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam buku Sahabat Syurga ni, tajuk yang saya tulis adalah Sekeping Hati yang Baharu. Kenapa sekeping hati yang baharu? Sebenarnya saya seperti orang lain adalah mendapat ujian dengan sahabat lah, ya. Sahabat yang baik, dah bertahun-tahun kawan kan, dan tiba-tiba terputus sahabat. Tak tahu punca, tak tahu sebab, tiba-tiba. Jadi bila kita ada diuji macam tu, kita macam ibaratnya separuh hati kita tu hilang. Sebab apa? Separuh usia kita bersama dia daripada kecil kan. So, dan tiba-tiba terputus. Bila terputus sahabat tu, memang daripada dulu kita asalnya ada seorang sahabat, kita nak berkongsi cerita, tiba-tiba hilang, tak tahu nak mencari kat mana. Tetapi sebenarnya bertahun-tahun selepas peristiwa tersebut, saya baru sebenarnya nampak hikmah dia kenapa. Sebabnya saya ingat balik, ada dalam satu dalam satu hari lah, saya tak ingat, saya semayang sunat waktu pagi lah. Dan masa tu saya doa lah, saya kata, ya Allah, kau hantarkanlah sahabat-sahabat yang betul-betul baik untuk aku, yang boleh bawa aku ke syurga, yang boleh bawa saya menjadi seorang yang lebih baik, bawa saya menjadi boleh pergi jauh lebih daripada dalam bidang penulisan ni. Okey. Dan saya tak sangka sebenarnya ujian yang Allah tarik sahabat baik saya tadi itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk dia hantarkan sebenarnya sahabat-sahabat syurga saya, iaitu sahabat-sahabat yang datangnya daripada Bonda Nur dan juga dalam sahabat-sahabat akademi Bonda Nur lah. So jadi kenapa sekeping hati yang baharu? Sebenarnya hati yang koyak tu Allah cantumkan sedikit demi sedikit, ada kenangan, ada ukhuwah, ada sesuatu yang manis yang dibuat untuk menggembirakan hati kan. So sebenarnya makan tahun juga untuk saya untuk percaya kepada sahabat yang baru, untuk saya berkongsi cerita. Dan alhamdulillah, sebenarnya memang saya rasa bila mana kita meminta pada Allah, Allah akan hadirkan, Allah akan berikan, tapi mungkin bukan dengan cara yang baik, maksudnya cara yang indah-indah, tetapi cara yang dia rentak dulu, kemudian dia datangkan pelan-pelan dan membuatkan kita rasa macam seronok, kita rasa lebih bahagia, kita rasa lebih happy sebenarnya. So jadi itu yang saya cuba coretkan dalam buku Sahabat Syurga, dalam buku Sahabat Syurga dengan tajuk Sekeping Hati yang Baharu.
So jadi saya kongsikan apa yang mak saya katakanlah untuk saya bila saya menghadapi ujian ni. Mak saya kata bila kita rindu pada sahabat kita tu, sentiasa kita kirimkan bacaan Al-Fatihah. Okey. So jadi hak untuk kita merindu tu memang hak kita yang Allah telah berikan, tetapi untuk Allah kembalikan rasa sayang antara kita dengan dia tu adalah hak Allah. So jadi kita hanya berserah kembali kepada Allah, supaya minta Allah supaya satu hari nanti Allah akan kembalikan dia kepada kita balik. Dan alhamdulillah setelah sekian lama, setelah bertahun-tahun, akhirnya hubungan persahabatan tu dia macam bertaut kembali. So jadi sebab itulah orang kata kalaulah kita ni macam diuji dengan sahabat yang kita berputus asa dengan dia. So apa yang saya buat, yang saya kongsikan adalah memang tak putus. Saya bacakan, saya sedekahkan Fatihah untuk dia. Dan antara doa yang selalu saya baca juga adalah sebenarnya doa Rabitah. Di mana doa Rabitah tu kita bermaksud kata, ya Allah, satukanlah hati-hati kami kan untuk membuat di atas jalan kebaikan. So itu yang selalu saya doakan, sebab saya tahu dia adalah seorang sahabat yang baik, dia memang seorang yang baik. So jadi mungkin Allah uji sedikit tu untuk Allah untuk lonjakkan saya ke satu tingkat yang lebih tinggi, ataupun memberi saya pengalaman yang lebih lagi. Dan pada yang masa yang sama sebenarnya Allah juga sedang menguji hati saya, macam mana saya nak bereaksi. Adakah saya macam memberontak, ataupun saya kembali berserah diri kepada Allah kan. Dan alhamdulillah saya rasa manisnya ujian kemudian beberapa tahun-tahun selepas itu, alhamdulillah Allah temukan saya dua orang sahabat syurga saya ni kan. So kalau kata tanpa mereka, dan sebenarnya mereka juga lah yang banyak membantu untuk orang kata apa, mengkaitkan ataupun mencantumkan balik hati-hati saya yang koyak tu, sehingga membentuk sekeping hati yang baru. Dan alhamdulillah. So itulah sebenarnya cerita sahabat syurga ni juga saya tujukan kepada kedua-dua sahabat saya di sisi ni lah. Dan ada lagi lah yang berapa puluh orang, 50 orang yang lain pun, mereka juga adalah sahabat-sahabat syurga yang sebenarnya sangat bagus lah. So bila masa menulis buku ni, saya kongsikan cerita sahabat syurga ni, saya tulis memang dengan air mata meleleh air mata. emosi bila menulis saya, tapi sebenarnya bila kita menulis dengan emosi, sebenarnya penulisan tu saya rasa dia lebih sampai. Sebab apa? We are being true to ourselves. Kita jujur dengan perasaan kita sendiri kan, tak ada tapis-tapis ke apa. So jadi saya pasti bila tuan-tuan dan puan-puan bila baca buku Sahabat Syurga ni, kisah-kisah yang dalam ni yang ditulis oleh semua sahabat-sahabat yang lain dalam buku ni pun sama juga. They are being true to themselves. Sebabnya ia berkongsi kisah persahabatan ni, dia bukan hanya yang manis-manis saja. So jadi pasti ramainya juga yang diuji dengan air mata meleleh-leleh sambil menulis kan. So insyaAllah mudah-mudahan apa yang kami tuliskan dalam buku Sahabat Syurga ni menjadi manfaat dan membawa kebaikan dan berkat lah insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah kami pun tumpang berbahagia bila dengar hati yang hancur. Persahabatan yang terpisah sekian lama, ada bunga-bunga untuk bertaut kembali. Alhamdulillah Allah menguji dengan orang-orang di sekeliling kita tanpa tahu sebab, tanpa tahu apa yang menyebabkan terputusnya persahabatan itu. Kita tak payah ungkit lagi lah. Maksudnya apa yang ke depan, semoga kita dapat bertaut kembali macam tu. Jadi apa yang nak buat kesimpulan ke sebelum ni? Okay. Tips untuk mak-mak. Mak-mak yang struggle dengan anak-anak di rumah, yang struggle dengan kerja, saya rasa sangat penting adanya kawan-kawan yang satu kepala, yang sefikrah, keluar sesekali. Sebab apa? Dengan sahabat ni lah untuk kita melepaskan emosi yang dah lama terpendam, yang bebanan kerja yang sangat banyak. Mesti ada sahabat yang boleh kita curahkan. Saya ada terbaca beberapa orang lah dalam kawan dekat Facebook, selalu merujuk dia melepaskan emosi yang stres, emosi yang sangat down lah, down teruk.
saya reply bawah tu, saya kata keluarlah dengan kawan-kawan, ambil masa setengah jam, 1 jam. Dia komen apa? Dia reply balik, dia kata saya tak ada kawan. Subhanallah. Terus macam sentak, ya Allah, syukurnya aku ada ramai kawan-kawan. Bila kita kata Kak, on hari ni, on lah. Maksudnya masa kita memanggil kawan kita, secara tak langsung sebenarnya kita ada sesuatu yang tak dilepaskan. Jadi dengan ada macam saya lah, pengalaman, kalau saya mengalami masalah ataupun isu di tempat kerja ataupun di mana-mana, saya akan ambil masa untuk keluar dengan kawan. Sekejap pun tak apa, minum kopi, makan kek macam tu. Jadi dengan adanya sahabat memang boleh membantu tenangkan fikiran kita, berbicara seronok, apalagi kalau boleh pergi melancong bersama. Jalan bawa anak-anak sekali, itu memang syurga dunia lah bagi mak-mak ni kan, boleh hilangkan stres dan sebagainya. Baiklah, kata-kata terakhir dari Puan Hani. Ada? Okey. Betul lah seperti kata Puan Han dan juga Puan K tadi, memang kita perlukan me time sekejap. Okey, lari sekejap daripada rutin-rutin supaya bila balik tu kita dah recharge. Kita jadi lagi macam kalau bateri tu full lah kata orang. Okey. Dan satu lagi, buku ni sebenarnya inilah saya ada juga menulis beberapa buah buku antologi sebelumnya yang telah diterbitkan, tapi inilah satu-satunya buku yang saya terima kembali sebagai hadiah. Maksudnya saya dapat hadiah buku ni daripada kawan, seorang sahabat dari muka buku. Saya tak tahulah dia tahu ke tak saya merupakan salah seorang penulis dalam buku ni. Tiba-tiba saya rasa macam dapat hadiah balik. Dapat hadiah tu macam perkara yang dah biasa sebenarnya, tetapi dapat hadiah buku yang kita tulis ni. Dia rasa macam wah, sahabat syurga pula tu tajuknya. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada sahabat yang memang istimewa dalam hati tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, saya sangat-sangat sangat-sangat sarankan supaya tuan-tuan dan puan-puan hadiahkan. Sebab saya yang menerima pun rasa macam wow, bahagia. Walaupun buku ni saya tulis, saya salah seorang penulis kan. Dan cubalah bahagiakan. Bermula daripada hari ini, selepas nikah, cubalah bahagiakan sahabat-sahabat syurga, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana dengan hadiahkan buku Sahabat Syurga ini kepada mereka. Tapi buku ni limited edition, dia dah tak banyak sangat lah. Okey, itu sahaja dari saya, insyaAllah. Sebab saya teruja dapat, walaupun ni buku kat rumah saya pun ada stok macam tu kan, dan tiba-tiba kita dapat hadiah buku Sahabat Syurga dari somebody. Okey, terima kasih. Okey, memandangkan Puan Hani dah maklumkan untuk saranan pendengar-pendengar sekalian untuk membeli, kita ada buat promosi hari ini. Macam mana Puan K? Silakan. Okey, so buku ni kalau tengok harga dekat belakang dia adalah RM40. Harga bukunya. Sebenarnya buku hardcover kan, and then colourful pula tu kan. Tapi untuk hari ni memang kita tawarkan kepada pendengar-pendengar hanya dengan RM35 sahaja. So jadi boleh WhatsApp pada nombor yang tertera dekat kita punya skrin tu untuk dapatkan buku ni. So insyaAllah dengan harga RM35 sahaja dapat, sama ada kita nak jadikan koleksi simpanan diri sendiri ataupun nak bagi pada sahabat-sahabat pun boleh juga. Sebabnya memang dengan saya pun kawan-kawan saya pun ramai order sampai 3-4 buah kan. Hadiahkan pada sahabat, hadiahkan kepada adik-beradik. Yang tu lah sebab saya tanya kenapa adik kat adik-beradik. Dia kata iyalah, adik-beradik saya tu sahabat syurga saya kot. Dia cakap oh betul-betul juga kata kan. So jadi boleh, tak ada masalah kan. So jadi dapatkan dengan harga RM35 sahaja. Diskaun lah khas untuk pendengar pada sesi live pada hari ini sahaja. So insyaAllah mudah-mudahan perkongsian kami dalam buku siri buku Sahabat Syurga ni mendapat manfaat dan sampai kepada semua pembaca di luar sana. Dan moga buku ni membawa kebaikan dan menjadikan kita seorang sahabat syurga yang lebih baik sama ada di dunia ataupun di akhirat juga, insya-Allah. Itu doa kita semua kan, berkumpul di syurga dan disatukan di syurga. Saya nak duduk sebelah rumah Kak Hair. Dekat syurga nak jiran. Kalau tak ada tarik kami sekali, insya-Allah. Baiklah, saya bacakan blurb untuk terakhir kalinya. Sahabat syurga adalah insan dalam hidup kita, akan datang dan pergi. Akan sentiasa ada sahabat kita yang mula menjauhkan diri.
akan sentiasa datang pula sahabat baru yang perlu kita santuni. Di antara mereka, barangkali ada yang terus di sisi, setia menemani. Meskipun terpisah jarak, tetap ada. Pada riuh, bertanya kabar, ada nikmat kemesraan. Usik mengusik, senda gurauan. Pada diam dan tenggelam dalam kesibukan, ada ingatan dan doa yang dikirimkan. Memohon selalu pada Tuhan agar ikatan kasih berpanjangan, dunia sampai syurga. InsyaAllah. InsyaAllah. Oleh itu, sekian dulu perkongsian daripada kami. Saya, Puan Rehan Siddiq, Puan Rohani Ali dan Puan Ruqayyah Muhammad. Dan semoga ada rezeki kita berjumpa lagi. Dan terima kasih banyak sekali lagi kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kelantan atas jemputan di pagi yang indah dan permai ini. Sekian dulu untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.